Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam Learn and Play with Dr. K. Okey, pada hari ini kita akan menyambung tutorial mengenai Arduino ya. Macam mana kita nak gunakan Arduino, dan hari ini lebih kepada pengenalan kepada Arduino IDE. Okey, sebelum kita mula jangan lupa klik button subscribe, like dan juga share. Okey, supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada channel ini. Okey, jadi kita mulakan kita punya tutorial terhadap Arduino IDE. Okey. Arduino IDE ini sangat penting sebab apa? Kalau kita nak buat programming Arduino tersebut, kita memerlukan satu software. Okey, dan software tersebut kita kenali sebagai Arduino IDE lah ataupun Arduino software. Okey, IDE ni stands for Integrated Development Environment. Okey, itulah dimasukkan dengan IDE. Jadi dia memang diperlukan lah, kalau tak kita tak boleh nak programkan Arduino kita. Okey, dan di dalam IDE ini dia mengandungi ada 4 elemen, iaitu first kali kita kenali sebagai editor text. Okey, editor text ni ialah di mana kita tulis programming kita kat situ. Okey, bahagian di mana programming kita ditulis di situ. Okey, yang kedua ialah ruangan message, di mana ruangan message ini merupakan ruangan yang mengeluarkan message berkenaan dengan status Arduino tersebut. Okey, dan juga ada console text dan juga toolbar. Okey, saya akan tunjukkan one by one apa itu editor, di manakah editor text, di manakah ruangan message, di manakah console text dan di manakah toolbar. Okey, jika kita lihat di sini okey, kita mula daripada atas. Okey, atas ini adalah toolbar. Okey, ini adalah toolbar. Kalau lihat di sini kita ada beberapa button Ini adalah button verify, di mana button ini kita gunakan untuk kita memastikan sama ada kita punya programming ada error ataupun tak ada error. Okey, kita tekan button verify. Yang ini adalah button upload. Okey, button upload ialah button di mana kita hendak masukkan programming kita ke dalam kita punya Arduino. Okey, jadi kita lepas kita dah siap tulis programming, kita upload. Inilah button dia. Dan seterusnya kita lihat di sini kita ada beberapa menu juga. Kita ada file, edit, sketch, di mana ini kita tool-tool yang kita gunakan untuk kita save, kita gunakan library, kita gunakan port-port tertentu dan sebagainya. Okey, seterusnya pula adalah editor text. Okey, di mana editor text ni adalah merupakan bahagian tengah-tengah ni di mana ini adalah kita punya main programming itulah yang kita tulis di sini. Okay, kita kenali sebagai editor text ataupun text editor lah. Segala penulisan programming akan berlaku di bahagian editor text. Okey, seterusnya pula adalah ruangan message. Okey, ruangan message ini adalah di mana dia akan menunjukkan status mengenai Arduino tersebut. Okey, contohnya kalau kita tekan button verify, dia akan tulis sini ialah compiling sketch. Okey, dia akan tunjuk apa yang sedang berlaku. Okey, dan di sini akan ditunjukkan status bar, iaitu progress bar lah. Maknanya kita akan lihat, okey, dah siap ke belum satu compiling sketch. Okey, kalau dah siap compiling sketch, dia akan tulis done compiling. Okey, sama juga kalau kita ada error yang berlaku. Kalau ada error yang berlaku pun dia akan tulis secara brief ataupun secara ringkas di sini apakah error yang berlaku. Okey, console text ni pula dia akan tulis error proses yang berlaku secara detail dan juga error, di manakah error tersebut berlaku, kesalahan itu berlaku. Jadi di sini adalah kita punya 4 bahagian utama yang kita kena tahu tentang Arduino IDE. Okey, seterusnya kita kena tahu kat mana kita kena muat turun Arduino IDE. Okey, first sekali kita kena tahu Arduino IDE ni adalah open source. Sebab tu kita pakai Arduino. Okey, sebab Arduino tu sendiri dia provide satu software yang boleh digunakan dalam PDP, okey, dalam pembelajaran pengajaran, untuk kita buat satu produk, dan juga untuk kita sebagai hobbyist develop jadi preset ni adalah percuma, open source sahaja. Sebab tu tak ada masalah kita nak gunakan dia, dan kita boleh muat turun di arduino.cc. Okey, boleh pergi ke sana dan kita akan download. Okey, dan sekarang ini Arduino juga provide di mana satu web editor secara atas talian ataupun online, di mana kita boleh akses di create.arduino.cc, tetapi dia memerlukan akses internet. Okey, jadi itu masalah dia lah. Kadang-kadang kita ni tak ada akses internet, maka kita tak boleh nak buat secara online. Sebab tu saya sarankan untuk semua orang untuk download siap-siap download siap-siap secara di website ini, supaya kita boleh buat tanpa menggunakan akses internet. Okey, so sekarang ni kita akan cuba download kita punya software tersebut ataupun Arduino IDE dengan pergi kepada arduino.cc arduino.cc. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan satu website macam ni lah, rupa website tersebut. Dan di mana nak cari, kita pergi ke software. Di sini kita ada downloads. Okey, kita ada downloads. Okey,
Jadi satu kelebihan Arduino ni di mana kita boleh guna dia untuk pelbagai platform, sama ada kita gunakan Windows, kita gunakan Linux, kita gunakan Mac, iOS pun boleh. Sebab disediakan software ni untuk semua platform. Jadi di sini kita boleh lihat dia pakai Linux boleh, macOS boleh, Windows boleh. Jadi sebagai pengguna Windows, saya akan download lah untuk Windows. Jadi kita sebagai pengguna Windows, kita akan inilah download Windows Installer. Jadi kita just download saja Windows Installer. Okey. Jadi di sini disebabkan ini adalah open source, maka mereka mengharapkan contribution ataupun sumbangan daripada orang ramai untuk terus berfungsi. Jadi di sini kita kalau rasa nak beri sumbangan, bolehlah kita beri sumbangan, klik mana-mana amount dan juga kita boleh contribute and download, ataupun kalau rasa macam kita nak guna saja, kita boleh just download. Tekan saja pada just download. Alright. Jadi kita boleh start download lah. Okey, siapa yang dah download boleh start download. Okey. Jadi dah start download, macam biasa kita boleh install. Okey, itu saya tunjuk bahagian di mana kita nak dapatkan software tersebut. Kita juga boleh dapatkan online tools kita klik pada online tools. Jadi kita akan terus pergi create.arduino.cc. Okey, di sinilah kita akan melihat ada satu Arduino web editor di mana kita boleh menggunakan web editor secara online. Okey, kalau lihat di sini kita kena akses lah. Okey, setelah kita akses, kita akan pergi kepada satu web editor yang sama macam kita punya offline punya. Okey, itu saja yang saya nak tunjuk bahagian sinilah. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian di Arduino.ide. Okey, setelah habis install tadi, saya minta semua orang boleh buka lah Arduino IDE masing-masing, dan apabila kita dah buka nanti, kita akan lihat satu paparan rupanya macam ni lah. Interface kita rupa dia macam ni. Okey, di mana kita ada beberapa bahagian. Bagi certain orang yang beginner ataupun yang masih baru dalam Arduino, dia akan melihat ni apa benda ni, macam mana nak buat ni. Okey, tak apa, jangan risau, itu saya boleh terangkan satu demi satu. Okey, yang first kali kita boleh bahagikanlah Arduino IDE ini kepada 3 bahagian. Saya bahagikan kepada 3 bahagian supaya semua orang boleh faham. Okey, yang first kali kita kenali sebagai variable declaration section ataupun section pengisytiharan pemboleh ubah. Di mana di sini kita akan mengisytiharkan pemboleh ubah yang kita akan gunakan di dalam kita punya programming. Yang kedua kita kenali sebagai setup section ataupun section setup lah, di mana di sini kita akan declare beberapa pin-pin yang kita akan gunakan. Okey, dan last kali adalah loop section, di mana di sini adalah main programming yang kita akan pakailah loop section loop section. Okey. So, kita boleh analogikan ataupun kita boleh umpamakan programming tu macam memasak. Okey, supaya semua orang boleh faham dengan mudah. Okey, kalau kita lihat variable declaration list. Okey, variable declaration list ni kita boleh analogikan sebagai senarai bahan. Okey, senarai bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak. Jadi kalau kita nak masak, kita perlukan beberapa bahan lah. Kita kena sediakan, okey, kita perlukan minyak, kita perlukan ikan, kita perlukan garam. Okey, kita listkan semua bahan-bahan tu. Okey, selepas kita listkan bahan-bahan tersebut, kita akan masuk kepada setup section, di mana kita boleh analogikan sebagai langkah persediaan peralatan dan bahan. Maknanya, selepas kita listkan, kita make sure bahan-bahan tu semua ada. Okey, kita letak garam kat sini, kat sini, kat sini. Kita prepare semua siap-siap, macam kuali, mangkuk semua. Okey, kita dah ready kat siap-siap. Okey, itu adalah bahagian setup section, maknanya persediaan, kita punya prep kita. Dan last kali adalah loop section, ialah macam mana kita nak masak, cara-cara memasak kita. Okey, maknanya itu kita dah start cooking lah. Kita dah start memasak. Macam mana? Okey, masukkan minyak, tumis bawang dan sebagainya. Okey, itu kita boleh analogikan macam tu, macam memasak. Okey, one by one. Okey, harap semua faham lah macam analogi tersebut. Okey, jadi kita lihat macam mana pengaturcaraan di dalam Arduino ni dibaca. Okey, untuk sistem Arduino ni, mereka akan baca daripada 1, 2, 3. Mereka akan baca daripada atas ke bawah. Okey, untuk variable declaration akan diletakkan di atas void setup. Mana di sinilah. Okey, bahagian atas ni sebelum void setup ni, okey, atas ni nombor 1. Okey, variable declaration akan diletakkan di atas ni, dan kemudian dia akan baca nombor 2. Okey, dia akan baca void setup, dan last sekali dia akan baca void loop. Okey, dia akan baca daripada atas ke bawah, one by one, 1, 2, 3. Dia akan baca macam tu. Okey, jadi kalau kita letak last sekali, memang dia akan baca last sekali lah. Okey, itu dah cara macam mana pengaturcaraan dia baca. Tetapi kita lihat secara detail lagi. Okay, macam ni cara dibaca. Start, variable declaration, void setup, void loop. Dan disebabkan namanya void loop, okay, dia akan keep on looping, continuous. Dia akan berpusing di sini sahaja dia punya
programming kita. Maknanya programming kita ni tak akan berhenti. Okey, Arduino kita ni bila kita masukkan programming, dia akan keep bacalah, pusing-pusing kat situ selagi kita tak cabut kita punya power supply kepada Arduino tersebut. Selagi itulah programming ni akan dibaca secara continuous dalam bentuk looping ataupun pusingan. Alright. Okey, so untuk bahagian pengaturcaraan juga boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Tadi kita lihat kepada software itu sendiri, sekarang kita lihat kepada bahagian pengaturcaraan. Okey, ini programming dia juga kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, first kali kita kenali sebagai functions, di mana dia digunakan untuk mengawal papan Arduino dan menjalankan pengiraan computation. Okey, computation di sini ada 2 jenis, sama ada arithmetic ataupun non-arithmetic. Okey, bukan maksud pengiraan matematik biasa saja. Jadi dia maksud di sini adalah computation. Okey, so nanti saya akan terangkanlah. Okey, jadi memang tujuan dia untuk mengawal papan Arduino dan menjalankan pengiraan. Itu dikenali sebagai function. Okey, jenis pengaturcaraan ni adalah jenis function. Yang kedua ialah jenis pengaturcaraan variables. Okey, iaitu jenis data dan pemala. Okey, dan seterusnya adalah structure, iaitu elemen kod untuk Arduino. Okey, kita akan tengok macam mana contoh-contoh dia, apa dia function, apa dia variables, apa dia structure. Okey, kalau kita lihat di sini, ini saya punya programming untuk menghidupkan lampu LED. Okey, simple saja. Untuk menghidupkan lampu LED. Jika kita lihat di sini, first kali perkataan int di sini adalah int LED sama dengan 1. Int ni adalah stands for integer sebenarnya. Integer, dia adalah sejenis variable, data variable. Okey, jadi di sini kita boleh katakan ini adalah sejenis programming variables. Okey, ini adalah satu-satu variable yang pemboleh ubah. Jenis pemboleh ubah dia adalah jenis integer. Okey, yang kedua pula adalah jenis structure. Okey, programming. Kalau kita nak void setup, void loop, void apa-apa lagi, ini adalah function dia. Okey, kita kenali sebagai structure. Setup ni adalah satu structure, memang dalam Arduino ada setup, ada loop. Okey, sebab tu namanya adalah structure. Kita lihat balik structure tadi apa, ialah untuk elemen kod Arduino. Okey, ni memang dalam Arduino memang ada setup, memang ada void loop. Dua-dua ni wajib ada. Kalau tak ada, dia tak boleh run. Okey, dia akan ada keluar error. Jadi wajib tulis void setup dengan void loop. Okey, dan seterusnya kita ada function, di mana kita lihat balik semula function tadi ialah mengawal papan Arduino dan menjalankan pengiraan. Okey, di sini kedua-dua ni adalah sejenis function, sama ada pin mode ataupun digital write, kerana kedua-duanya ialah untuk mengawal papan Arduino. Di mana pin mode ni kita nak mengisytiharkan pin mode pin tersebut, pin pada Arduino itu bertindak sebagai output. Dan digital write ni ialah kita untuk mengarahkan supaya pin tersebut dinyalakan ataupun diberikan satu input high. Okey, itulah tugas untuk function. Okey, jadi ini adalah bahagian basic ataupun bahagian orang kata fundamental untuk Arduino IDE. Jadi saya harap semua orang boleh faham macam mana Arduino IDE itu berfungsi. Okey, pada video akan datang saya akan terangkan pula step by step tentang macam mana kita nak buat kita programming kita ataupun pengaturcaraan kita yang basic dulu. Sebab semua orang kena faham. Kalau tak faham nanti dia akan rasa susah untuk belajar programming. Tetapi sebenarnya benda ni sangat senang dan menyeronokkan kalau kita faham. Okey, saya rasa video ni sampai sini sahaja. Okay, tutorial kita sampai sini sahaja. Tapi saya minta semua orang jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada orang ramai supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada channel saya ini. Okey, sehingga bertemu lagi di dalam Learn and Play with Dr. K. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.